Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 3. Murid-murid boleh bersedia dengan buku teks muka surat 82. Tajuk hari ini ialah Tiada Nyamuk, Tiada Penyakit. Murid-murid boleh menonton video yang telah cikgu sediakan sebagai bahan pembelajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid, kamu boleh buka buku teks muka surat Pendidikan Kesihatan muka surat 82. Baik, tajuknya ialah Tiada Nyamuk, Tiada Penyakit. Okey, seperti yang kita tahu, nyamuk sentiasa ada di sekeliling kita, di persekitaran kita. Jadi, kita kena pastikan kawasan persekitaran kita, kawasan rumah kita sentiasa dalam keadaan bersih. Jangan biarkan tayar-tayar yang terbiar di kawasan rumah kita bertakung, pasu-pasu bunga ada air bertakung, dan biarkan mungkin baldi atau botol-botol kosong terdedah dan bertakung dengan air. Semua tu akan menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes dan juga nyamuk tiruk. Baik, kita lihat sama-sama. Yang pertama ialah nyamuk Aedes betina. Nyamuk Aedes betina ini akan membawa kepada virus denggi yang akan menyebabkan kamu demam denggi. Yang kedua, nyamuk Aedes betina akan menggigit pesakit denggi. Seperti dalam buku teks muka surat 82. Dan yang ketiga ialah menggigit orang sihat dan menjangkitinya. Ini adalah cara nyamuk Aedes betina ini membiak. Dia membiak dan membawa virus denggi ini datang menggigit pesakit yang sudah sedia ada penyakit denggi, kemudian membawa pula virus itu menggigit orang yang sihat. Akhirnya orang yang sihat itu juga turut mendapat penyakit demam denggi. Baik, yang kedua ialah nyamuk tiruk betina. Nyamuk tiruk betina ini, cara dia membiak ialah dia membawa virus malaria. Membawa virus malaria menyebabkan kita mendapat penyakit demam malaria. Kemudian, dia pergi kepada pesakit yang ada demam malaria, digigit pula pesakit itu dan membawa parasit malaria. Maksudnya dia membawa penyakit itu menggigit pula orang yang sihat. Orang yang sihat yang tak ada penyakit apa-apa, yang tak demam, tiba-tiba kena gigit dengan nyamuk tiruk betina ni. Akhirnya orang yang sihat itu juga turut mendapat penyakit demam malaria. Jadi kalau boleh kita tak nak penyakit ni ada pada kita. Pastikan persekitaran kita sentiasa bersih. Tanda-tanda orang yang dijangkiti demam denggi dan juga demam malaria ini. Mari kita lihat sama-sama apakah tanda-tandanya. Baik, sekarang kita lihat bagaimanakah tanda-tanda ataupun gejala seseorang yang dijangkiti demam denggi dan juga demam malaria. Yang pertama, demam denggi. Seseorang yang mengalami demam denggi akan mendapat simptom atau gejala seperti demam panas, demam yang sangat panas. Kemudian sakit kepala, muntah-muntah, sakit sendi-sendi dalam badan ni, cirit-birit dan juga ruam kulit. Ruam kulit ni kamu rasa gatal-gatal dekat badan kamu, dekat kulit kamu ni. Okey. Orang yang mendapat demam malaria pula, gejalanya atau tanda-tandanya ialah sama, demam panas juga, sakit kepala, rasa letih. Rasa letih je. Buat kerja apa-apa pun rasa letih, tak larat je. Kemudian loya atau muntah-muntah, rasa bengkak pada paru-paru, sukar bernafas. Dan air sekali rasa menggigil seluruh badan. Itu boleh menjadi sebagai salah satu tanda-tanda mendapat demam malaria, mendapat demam denggi. Jadi kalau ada rasa simptom-simptom macam ni, segeralah mendapatkan rawatan di klinik-klinik berhampiran. Tugasan untuk hari ini, yang pertama, hasilkan sebuah peta minda, gejala dan tanda dijangkiti demam denggi dan demam malaria di dalam buku tulis kamu. Yang kedua, jawab soalan kuis pada Google Form yang cikgu telah sediakan. Link akan diberikan pada akhir slide ini.
Ini adalah contoh bagaimana cara untuk kamu menghasilkan peta minda. Hasilkan 2 peta minda, satu untuk peta minda demam denggi, yang kedua ialah demam malaria. Tuliskan tajuk di atas, tanda dan gejala demam denggi atau demam malaria. Diharap kamu dapat laksanakan tugas ini dengan baik. Setelah siap, kamu boleh jawab kuis di Google Form yang cikgu sediakan.